La 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 la. Hai Aminah. Wah, wah, wah. Gembiranya awak hari ini. Iyalah Zarif. Lihatlah baju raya saya jahit ini. Awak ada? Awak ada? Mestilah saya ada. Ni saya jahit untuk mak saya. Awak nak tahu? Mak saya mesti pakai sampai 3 hari raya. Wah, cantiknya. Jap saya panggil kawan saya, Rena. Rena! Oh, Rena. Tunjuklah hasil baju awak. Zarif, Aminah, tengoklah baju raya saya. Tak jadi pun saya jahit. Tangan dah terbalik. Macam mana ni, Zarif, Aminah? Awak boleh belajar dengan kami berdua, Rena. Betul ke? Sudi tak awak berdua ajar? Boleh. Wah, seronoknya. Dapat belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Hari ini anda bersama saya dalam slot menengah atas pendidikan khas pembuatan pakaian wanita KSSMPK, dan pastinya ada perkara ataupun pembelajaran baharu yang akan kita kongsikan bersama dengan murid-murid. Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita berkenalan dengan guru penyampai kita untuk hari ini. Ini dia saya nak perkenalkan, kita bersama dengan Cikgu Jamaliah Omar, guru jahitan pembuatan pakaian wanita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Danau Kota Setapak, Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Baik, hai Rena. Hai cikgu, manis senyuman cikgu hari ini. Dan kita juga akan bersama dengan juru bahasa kita, iaitu Cikgu Nur Asmawati Mat Din, merupakan guru pendidikan khas Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Cikgu, kalau lihatkan gimik kita sebentar tadi, saya nak tahu juga apa perkaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Oh, untuk hari ini kita akan menjahit jahitan pakaian. Pergi kepada asas jahitan. Aktivitinya ialah menjahit pakaian casual. Nah, kemudian objektif kita pada ini ialah untuk jahit blouse. Okey. Objektif pertama ialah mengenal pasti dan menyediakan alatan untuk menjahit blouse. Yang kedua ialah menjahit bahagian sisi dan lengan baju blouse. Okey, itu adalah pembelajaran untuk hari ini, iaitu kita akan menjahit blouse. Ya. Dan pastinya juga kita nak tahu sebelum menjahit itu pasti seorang murid itu perlu mengetahui tentang alatan jahitan, cikgu. Ya. Kalau tidak, bagaimana nak menjahit baju blouse, betul tak? Betul, Rina. Okey, mungkin cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid kita, cikgu? Ya, untuk hari ini kita akan menggunakan mesin jahit. Alatan yang utama ialah mestilah mesin jahit. Yang kedua ialah alatan untuk memotong benang. Potong benang, ya. Kita akan potong benang. Okey. Yang seterusnya ialah ada benang, ada banyak lagi peralatan, tapi bila guna mesin jahit, alatan ini perlu kita pastikan keselamatan semasa menggunakannya dan juga kebersihan. Pastikan benang-benang ini tidak dibuang sesuka hati. Okey, kita dah tahu antara alatan asas untuk jahitan dan kita juga difahamkan oleh cikgu tentang langkah keselamatannya. Pasti murid-murid di rumah juga tak sabar kan nak tahu cara jahitan blouse. Tak apa, jangan risau. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Cikgu Jamaliah untuk mengikuti kelas pembelajaran kita. Kita berehat seketika, semuanya di Didik TV KPM.
KPM. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Pastinya ketika ini kita dalam slot menengah atas pendidikan khas pembuatan pakaian wanita KSSMPK. Masalah pembelajaran. Hari ini kita nak menjahit baju blouse bersama dengan Cikgu Jamalia. Baik Cikgu, saya percaya bukan saja saya tetapi murid-murid kat rumah juga dah tak sabar nak tahu tentang cara menjahit blouse. Apa perkara pertama yang perlu kita lakukan Cikgu? Baiklah. Untuk pertama sekali, kita kenalkan mesin ini mestilah kita tentukan benang dimasuk dengan betul dan juga jarum dalam kedudukan yang tajam dan betul. Dan juga kita kena pastikan kita tahu laras jahitan, mata jahitan dia elok atau tidak sebelum kita mulakan. Kita kena cuba dulu ya Cikgu. Dahulu untuk mengelakkan jahitan kita rosak atau baju kita menjadi kedut dan tegang. Jadi mata jahitan ni sangat penting. Kita tentukan sama ada kita nak nombor 2 ataupun nombor 1. Ini saya gunakan untuk nombor 2 ya. Nombor 2. Dan jahitan ni dah elok, kita keluarkan. Kena hati-hati ya ini sebab jarum tajam di sini. Jangan letak jari di sini. Langkah keselamatan sangat penting semasa menjahit. Seterusnya, kita nak cantum bahagian bahu. Bahu pertama sekali ialah bahu. Jadi sebelum kita cantum, kita kena pin dengan jarum. Jarum ni dikenali sebagai jarum langgar lari. Langgar lari ya Cikgu? Langgar lari ya. Maksud dia langgar tidak patah pun jarum ni. Kita pin jarak dalam agak-agak macam ni. Jarum ini, kenapa kita guna jarum ini ya Rena? Jarum ini untuk memastikan bahawa jahitan kita di hujung, permulaan dan hujung tepat. Jadi kita mulakan untuk bahagian bahu. Baik, sebelum mulakan, pastikan jarum diletak di bahagian bawah dan jarum ni dalam keadaan yang tegak. Jika dipin dalam keadaan yang sengit begini, bila kita jahit dia akan patah. Saya akan mulakan. On. Jadi bila kita dah switch ini, kita akan hundur terlebih dahulu. Kenapa perlu hundur? Baru saya nak tanya Cikgu. Bagus Rena. Kita hundur ni tujuan dia supaya jahitan kita ni tidak terbuka. Jadi baju kita akan dalam keadaan kemaslah. Kita pakai pun tidaklah dia tertetas. Jadi teruskan ke depan dan jahit terus. Nampak saya boleh langgar ini. Terus dia tidak patah pun jarum ni. Terus sampailah ke ujung. Sampai ujung dan kita akan hundur juga untuk mematikan jahitan. Dan potong. Itu caranya Cikgu supaya dia tak tetas ya? Ya. Kemudian kita akan kemaskan bahagian sini ya. Kita kena kemaskan. Bahagian ujung ni potonglah untuk jaga kemasan. Dan perlulah setiap kali selepas jahit, kita akan setrika, guna setrika. Sebagai kemasan. Supaya tidak berkedut-kedut. Jadi untuk bahu ni ada 2 bahu. Ini sebahagian sebelah dan kita pergi lagi ke bahagian seterusnya. Bahu sebelah di sini Sama juga cantum 2 bahu dan bila dicantum hasilnya ialah begini. Ada 2 kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Ini setelah kita serika. Nampak hasilnya? Kemas ya Cikgu? Bila kita guna serika, jadi jahitan dia akan jadi kemas. Jadi pelanggan pun akan suka dengan hasil jahitan kita. Itu tujuannya ya. Seterusnya, kita akan menjahit bahagian sisi. Sini. Sama juga, kita perlu pinkan bahagian ujung dan bawah ini. Langkahnya sama ya Cikgu? Sama juga tapi mesti pin atas dahulu. Pin. Kemudian bahagian bawah. Yang bawah ya. Baik, di sini kita sengaja tidak meletak tanda basi.
ada yang sudah pakar untuk jahitan ini, dia tidak menggunakan konsep tanda basi di sini. Dia terus menggunakan, kita ukur di sini. Di mesin ini ada nombor. Okey. Jadi kita nak tahu nombor 2 ini ialah apa. Nombor 2 ini menunjukkan, kita lihat sini. Ya, depan sini ialah 1 inci. Jadi basi di tepi ni ialah 1 inci. Tepi ni ialah 1 inci. Jadi kita boleh terus jahit, letak di bahagian hadapan nombor 2 sama juga. Okey. Ke hadapan dan undur. Undur ke belakang. Undur Supaya ke dia tak belakang. tetas kan cikgu? Ya. Dan teruskan. Kan? Jika tak mahir, letak pin lagi. Pin bahagian tengah. Dan satu lagi di sini. Kalau sudah mahir, boleh teruskan sahaja sebab kita sudah pin di bahagian bawah. Ya. Dan pegang begini, hati-hati. Teruskan jahit di sini. Dan terus. Dan sama juga tadi, kita akan langgar. Jika murid takut bahagian sini, Rena, Ya. kena perlahankan bahagian sini. Perlahankan sikit. Terus. Kamu juga di hujung dan hundur. Okey, ini ialah bahagian sisi. Bahagian sisi. Okey, hasil jahitannya sama juga. Kita lihat di sini. Ini ialah sisi. Kalau ini murid tidak dia akan tandalah. Tanda guna kapur penanda ni. Kapur penanda, ya. Dan sisi bahagian kanan ni. Dah 2 dah siap. 1 pantas ya, cikgu. dan 2. Ya, sebab mesin ini memang sangat pantas. Jadi bila dia laju begini, kita kena pandai pastikan keselamatan jari kita. Jangan letak di hadapan sini. Okey. Perlu ambil langkah keselamatan. Dan bila jahitan tidak cantik, jangan suka-suka hati untuk masukkan tangan di bahagian bawah. Pastikan kita tutup suis terlebih dahulu. Mesin ini sangat laju, jadi murid-murid kena ambil langkah keselamatan. Jadi sama juga bahagian ini kita perlu setrika untuk memastikan jahitan ini kemas. Ini dah siap. Bahagian 2 bahu dan juga sisi. Cikgu, saya nak tanya satu soalan. Sepatutnya saya tanya anak murid saya ini, Rena. Saya muskil, cikgu. Ya. Sebab kalau ikutkan, cikgu mulakan dengan menjahit bahu terlebih dahulu, kemudian sisi. Memang itu prosedurnya ya, cikgu? Sepatutnya memang itu prosedur. Sama juga kalau kita buat baju kurung moden, dia mula daripada bahu. Jadi bahu ini ialah A, Rena. Rena tengok A. Bahu A. A, ya. Ya, betul, cikgu. A kan? Okey. A tu ialah bahu. Jadi Rena akan letakkan A tu untuk bahu. Okey, di patung ataupun di sini, cikgu? Keluarkan A dulu. Maksudnya saya sudah siap A. Okey, cikgu dah siap A. Jadi saya akan tampakkan di sini. Maksudnya telah siap jahit ya, cikgu? Ya, betul. Okey. Sekarang B. Bahagian B. Okey, B, sisi. B ialah sisi. Ya. Jadi keluarkan B. Baik, cikgu. Saya keluarkan B. Maksudnya di sini, Kita, bahagian B selesai jahit ya? Ya, kita selesai 2 jahitan iaitu bahu dan sisi. Jadi soalan saya untuk Rena. Ya. A menunjukkan bahagian mana? A menunjukkan bahagian bahu, cikgu. Ya, Rena boleh letakkan A di bahu patung itu. Okey. A adalah untuk di bahagian bahu. Bahu, ya. Okey, cikgu. Selesai. Sekarang lihat bahagian B. B mewakili apa, Rena? Bahagian B, cikgu. Ya. Bahagian B adalah bahagian sisi, cikgu. Ya, bagus, Rena. Saya beri 5 bintang untuk Rena. Okey. Seronoknya. Sekejap ya, cikgu. Ya. Saya letak dulu bahagian B. Iaitu di sisi kan, cikgu? Ya, betul. Kita dah jahit bahagian sisi. Ini mewakili sisi baju. Sisi baju kiri dan kanan. Betul. A-nya bahu
dan kemudian B adalah sisi. Sisi, ya, betul. Tadi cikgu nak bagi saya berapa bintang? 5 bintang. 5 bintang murid-murid. Okey, saya pilih 5 bintang. 3 bintang berwarna oren, 2 bintang berwarna kuning. Ya, bagus Rena. Terima kasih cikgu. Saya dah ada 5 bintang. Kena kumpul banyak-banyak ni. Baik cikgu, kita dah selesai menjahit bahu dan juga bahagian sisi. Apa langkah seterusnya? Langkah seterusnya, kita pastikan dahulu kemasan. Kemasan. Pastikan kemasan terlebih dahulu. Mestilah kita serika terlebih dahulu dan pastikan dibuka bagi ni jahitan kedut. Ni nampak bahagian kedut ni. Betul. Jadi kita kena serika dan bukakan begini. Pastikan dia terbuka. Barulah senang untuk kita cantum bahagian lengan. Ini ialah lubang lengan. Lubang lengan. Lubang lengan ya. Nanti Baiklah. kita akan sambung. Jadi di sini Rena kena pastikan jahitan ini dikemaskan terlebih dahulu sebelum mencantum bahagian lengan. Okey. Jadi di Itu sini, langkah yang penting ya cikgu. Ya. Baik. Setiap kali selepas sahaja jahit setiap satu bahagian mestilah disetrika terlebih dahulu. Okey. Jadi pastikan jika ada benang, potong. Pastikan kemasnya di sini kan benang. Potong bahagian benang yang ada di sini. Baik. Jadi kemas peralatan tajam begini jangan letak di sini. Sangat bahaya. Bahaya ya cikgu. Bahaya sebab ini elektrik, bila kena ini sangat bahaya dan juga bila menjahit, saya tunjukkan sekali lagi di sini ya. Bila kita jahit, keselamatan ni sangat penting. Okey. Dan kita pastikan saya letak di sini balik untuk pastikan jari jangan letak di sini. Okey. Sebab bila kita tekan sahaja, dia sangat laju, ya, sangat laju, dan jahitan kita akan menjadi bengkok. Kita tak boleh nak kawal dia. Sebab terlampau laju di sini kan. Jadi laras untuk kita menekan kaki ni kena kita kawal dengan baik dan pastikan mata jahitan juga dalam keadaan yang elok. Dari segi tekanannya juga perlu dikawal ya cikgu. Ya, Kena betul. mahirkan kaki kita untuk mengawal agar dia tidak terlalu laju ya cikgu. Ya, bila dan tak laju, merosakkan blouse kita. Ya, betul. Sangatlah betul. Jadi bagus Rena dah faham bahawa hari ini kita telah belajar dua bahagian iaitu bahu dan juga dua bahagian sisi. Okey. Baik cikgu, dan saya percaya murid-murid juga telah jelas berkenaan dengan bagaimana cara kita untuk mencantumkan bahagian bahu ini dan menjahitnya, termasuklah bahagian sisi baju di kiri dan juga di kanan. Dan pastinya juga murid-murid, seperti kata Cikgu Jamaliah tadi, kena sentiasa menjaga langkah keselamatan, pastikan peralatan yang tajam tidak berada dalam keadaan dekat di bahagian jarum mesin tersebut. Kita ada banyak lagi perkongsian menarik yang mana akan menambahkan ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan jahitan blouse ini. Tapi kita nak berehat sekejap dulu, boleh cikgu? Ya, boleh. Baik, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM. Anda masih lagi berada dalam slot menengah atas di mana hari ini adalah kita nak belajar bagaimana membuat baju blouse bersama dengan Cikgu Jamaliah. Cikgu, apakah langkah kita seterusnya? Baik, langkah seterusnya ialah menjahit bahagian lengan baju. Kita ada berapa lengan di sini?
kita ada 2 lengan, cikgu. Ya, pada saya juga ada 2. Jadi di sini cara untuk menjahit ini ialah pastikan kita pinkan di bahagian ujung sini. Rena boleh buat bersama-sama dengan saya. Boleh, cikgu? Ya, ujung lengan dan juga di bahagian pangkal lengan sini. Okey. 2, 1 dan 2. Kenapa ya Rena kita perlu pin hujung ke hujung? Kenapa kita tidak pin di tengah-tengah? Supaya cikgu dari segi ukurannya sama dan dia tak lari, cikgu. Ya, betul. Pandai Rena. Saya bagi 1 bintang sajalah untuk Rena. Cikgu bagi lagi? Ya. Wah, seronoknya. Sambil-sambil tu saya ambil. Boleh, cikgu? Boleh, boleh. 1 bintang, murid-murid. Baik, kemudian kita pergi ke bahagian tengah Rena, bahagian tengah, pin juga bahagian tengah. Pastikan bila pin di sini jarum dalam keadaan tegak. Baik, Mesti cikgu. tegak. Murid-murid juga kena pastikan dari segi langkah keselamatan. Ya. Kena berhati-hati ya. Kalau takut-takut tercucuk jari kan, cikgu? Ya, betul. Jadi di sini dah siap bahagian ni, bolehlah tambah di bahagian seterusnya di tengah sini dan satu lagi ialah di bahagian sini. Bahagian tengah antara ujung sini ya. Baik. Kemudian kita teruskan proses menjahit, Rena. Okey, cikgu. Mula sekali pastikan jarum dalam keadaan ke bawah. Ya. Ya. Dan dudukkan switch di sini. Ke depan dulu. Kalau kita bimbang, kita guna tangan dan tekan sikit ke bahagian bawah dan hundur. Hundur ya. Okey. Dan teruskan ke hadapan. Saya jahit dalam keadaan berhati-hati ni Rena ni sebab saya menjaga keselamatan di sini ya. Betul, cikgu. Penting jaga keselamatan. Ya. Jadi teruskan. Di sini sudah ada tanda basinya ya, iaitu 1 inci di sini. Jadi kita ikut saja tanda basi yang telah ada. Teruskan sehingga ke bahagian hujung. Langkah jahitan sama juga ya, cikgu? Ya, sama. Sama. Hati-hati ya semasa menjahit, mata kena lihat di sini ya. Jangan sambil menjahit, sini kaki kita gerak untuk gerakkan mesin. Mata kita memandang di sini ya, tak boleh ya Rena menjahit, mesin bergerak, mata kita di sini. Tak boleh. Pastikan Bahaya kita. kan, cikgu? Bahaya sebab dia bergerak ni jarum. Kita teruskan sehingga ke bahagian hujung. Sama. Depan sini, perlahan-lahan dan hundur. Untuk matikan jahitan ya, cikgu? Untuk matikan jahitan. Dan potong. Ini juga sangat penting ya. Benang ini sentiasa di bahagian belakang. Jika kita letak di sini, kemungkinan benang ni dia mengganggu dan juga dia cepat putus. Mesti di hadapan begini. Mesti letak di bahagian belakang semasa kita memulakan jahitan. Baik, lebihan begini buat kemasan, potong dan pin ni buka. Baik Rena, saya nak tanya, selepas kita jahit ni apa kita nak buat? Lepas kita jahit kedua-dua lengan ke, cikgu? Kita cantumkan? Belum. Kita belum. kena... Cikgu, saya tahu. Kita kena setrika terlebih dahulu. Bagus Rena. 2 bintang untuk Rena hari ini. 2 bintang. Terima kasih, cikgu. Wah, banyak bintang saya kumpul hari ini. Baik, kita dah siap bahagian 1. Baik, jika dah siap bahagian 1 begitu, kita akan pergi ke bahagian yang telah kita cantum tadi ya. Ya. Kita cantum bahagian sisi tadi ya. Okey, sekejap saya cari bahagian sisi yang kita cantum. Ini sisi yang dah cantum tadi. Okey. Lengan yang telah dijahit hendaklah diterbalikkan. Balikkan. Okey. Ini saya bayangkan kita dah serika ya. Okey. Kemas. Dan bila dah terbalik, kita kena tahu manakah bahagian hadapan dan belakang.
Okey, Rena lihat. Ya. Cuba Rena tengok kain Rena. Mana bahagian belakang? Mana tangan yang menunjukkan hadapan dan belakang bila Rena pin? Bahagian sini, lihat Kalau sini. sini cikgu ni di bahagian lengan atasnya lubangnya. Yang lubang ni ke dalam ni. dalam, Dia masuk ke dalam kan? Ya, betul. Dalam ni menunjukkan ia ialah bahagian apa ni? Lubang tangan. Lubang tangan bahagian apa Rena? Bahagian Bahagian bahagu. hadapan. Bahagian hadapan. Jadi tangan ni mesti menghadap ke hadapan ya. Ya. Jadi yang ini belakang. Masuk ke dalam, ini dah hadapan. Ini yang lebihan ni ialah belakang. Okey. Jadi kita masukkan ke lubang lengan. Ini lubang lubangnya. Sama juga kita akan gunakan pin. Pin juga. Okey, masukkan. Samakan bahagian yang jahit tadi. Temukan bahagian bawah. Saya potong benang dulu Sekejap Rena. Saya betulkan. Baik, cikgu. Adakah ini langkah yang paling rumit, cikgu? Ya, tangan ialah langkah paling rumit. Bila kita jahit tidak kemas, jadilah seperti baju Rena tadi. Dalam keadaan terbalik, Rena. Ya. Terbalik. Pastikan bila kita nak cantum ini, pastikan tangan ini diterbalikkan terlebih dahulu. Jika tidak terbalik, badan ni dapatlah hasil seperti baju Rena tadi. Baju yang tak jadi, Ya. cikgu. Kasihan Rena. Tak apa Rena. Hari ini Rena dapat banyak bintang kan? Ya, hari ini saya dapat faham Ya. kenapa jahitan saya itu salah. Baik, bahagian atas ini jika tidak mahir, kejap Rena. Ya, Kita cikgu. tandakan dengan kapur penanda. Ini menunjukkan puncak bahagian. Ini apa bahagian Rena? Bahagian bahu. Ya, kita cantumkan bahagian yang kita tanda ini ke bahagian bahu. Pastikan tanda itu tepat ke bahagian garisan bahu. Dan kemasan, potong. Agak Pinkan. bercabar juga, cikgu. Pinkan bahagian ni. Okey, sekarang kita boleh terus menjahit. Jahitkan bahagian bawah ini dahulu. Okey, sini dia punya jarak dia bila ada penanda basi lebih mudahlah Rena. Tapi bagi yang mahir ialah setengah inci. Macam mana nak tahu setengah inci? Kita pastikan nombor 1 di sini ialah setengah inci. Okay, letak dan terus sahaja jahit. Ya, nampak dia masih tegak elok. Kita jangan tarik-tarik begitu. Kita hanya ikut sahaja dia perlahan-lahan. Ikut sahaja, layang-layangkan dia. Kita macam kita perlukan dia kasih sayang lah. Mesin ni juga kita perlu amalkan kasih sayang. Jadi kita berjahit begini. Teruskan. Dia tidak akan terkedut sebab kita telah pinkan bahagian puncak dan juga bahagian bawah. Sebaik-baiknya pinlah di tengah ni. Tengah ni pin. Kalau sudah mahir tak perlulah. Bila dah pin bahagian sini, kita pegang ini. Jangan pegang kain ni ditarik, jangan. Jadi kita teruskan. Kan. Sampailah ke bahagian akhir. Tolak ini ke bawah. Dan matikan jahitan. Siap tangan kita bahagian sebelah ni Kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Siap Rena. Okey, cikgu. Saya buat kemasan. Dah siap jahit, tetap kena buat kemasan ya, cikgu. Yo. Baik, ni kita terbalikkan. Kita lihat hasilnya bagaimana. Okey Ini bahagian yang telah kita jahit tadi. Dah siap, kemas ni, bolehlah cikgu. kita serika Nampak ni? Okey, ni untuk tangan Nanti kita teruskanlah sambung untuk bahagian sebelah lagi. Sama juga konsep tangan tadi. Tengok tangan yang Rena ni sebelah lagi. Ini ya, cikgu. Betul. Jarum dia tegak. Jarum dia tegak, cikgu. Tegak. Ya, bagus Rena, tegak. Okey.
Baik, Rena boleh cuba untuk satu lagi, bahagian satu lagi. Okey. Ini yang satu lagi, cikgu. Oh, terlampau rapat sangat Rena jarumnya. Oh, rapat cikgu. rapat. Kalau saya buang di tengah-tengahnya boleh? Ya, buangkan di tengah-tengah. Maklumlah ini yang first trial, cikgu. Bila terlalu rapat, dia mengganggu bila kita berjahit. Sebab bila Kalau Rena, begini bagaimana, cikgu? Ya, betul. Okey. Jarak begitu betul. Oh, jadi dia perlu dijarakkan lebih sikit ya, cikgu? jarak sikitlah untuk untuk mudahkan jahitan. Ya, sebab Baik, faham? Sebab bila kita terlampau banyak pin di sini, kita jahit dalam keadaan laju, jarum kita boleh patah. Patah. Baik. Jadi keadaan ni situlah. Baik, katalah begini ya. Ini dah siap. Ini tengok bila dia dah sereka, sangat kemas, ya. Itulah pentingnya ya. Kita perlu papan, kita perlu sereka dan juga papan sereka. Papan serika. Jadi sini saya tunjukkan untuk bahagian sebelah lagi ya. Pin di sini. Dan Teknik atau prosesnya juga sama ya, sama, cikgu? kiri dan kanan sama sahaja. Cuma kita kena tahu bahagian ini saja. Bila kita terbalikkan, perlu terbalik ya Rena, jangan jahit begini ya. Terbalikkan dia. Bagaimana kita nak tahu sebelah kanan atau kiri? Kita lihat di sini ya. Nampak ni? Ini menunjukkan hadapan tadi kan? Bila di hadapan, ini belakang. Yang terlebih ni ialah belakang. Jadi kita masukkan dia ke dalam lubang lengan. Pastikan lubang lengan ni, kita tahu yang ini ialah hadapan. Yang belahan ini ialah hadapan. Tengok bajunya ada belahan depan kan? Untuk letak butang. Jadi itu ialah hadapan. Jadi kita pastikan bahagian yang kalau ini letakkan di bahagian hadapan. Jadi kalau begini ya, tangan ni kalau di baju saya, di mana nak letak? Kiri atau kanan Rena? Itu di bahagian kiri, kanan, cikgu. Kanan, pandai. Sebab ini ialah lebihan. Lebihan. Ya, betul. Kalau ini, saya terbalikkan. Saya terbalikkan. Okey, ini masih kanan atau kiri? Itu pun kanan, cikgu. Ya, masih kanan. Bagus. Tahu Rena bagus. Faham dia hari ini ya. Saya bagi 2 lah bintang. Wah, ada 2 bintang lagi. Ada bintang warna apa lagi Rena? Ya, cikgu. Ada bintang warna apa ya lagi di situ? Ada kuning dan orange, cikgu. Oh, kuning dan oranye. Ya, sudah berapa ya Rena bintang? Wah, banyak tak terkira, cikgu. Saya ada 3, 6, 8, 9, 10, 11 bintang, cikgu. Wow, 11 bintang dapat ya. Bagus. Tahniah Rena, bagus. Terima kasih, Faham cikgu. sini. Jadi kalau di sini ya, tadi sama juga bila kita dah cantum bahagian ini. Saya tunjuk balik tadi, kita akan lekatkan di bahagian ini adalah hadapan tadi kan. Okey, saya mula balik untuk ni, saya tidak perlukan penanda untuk ni kan. Saya hanya gunakan nombor. Nombor di mesin tu ya, cikgu? Di mesin. Letak. Untuk cantumkan bahagian ini sebab tadi kita telah guna untuk bahagian tangan tadi kan. Jadi saya perlukan satu lagi di sini. Saya jahit dalam keadaan ni ya. Sekejap ya Rena. Okey. Okey, letakkan balik bahagian sini. Dan kita akan cantum sini ya. Saya undur. Sebab bahagian sisi kita telah habis, kita akan teruskan. Kain ni jangan ditarik-tarik begitu ya. Nanti dia akan jahitan dia tidak sama dan teganglah. Tapi cara jahitannya adalah sama seperti apa yang kita lakukan tadi kan, cikgu? Betul. Ulang prosesnya yang sama. Tapi kalau kita nak lihat hasilnya, cikgu, kalau yang dah siap, seperti yang ada pada patung ni lah kan hasilnya, cikgu? Betul. Wah, ini dia hasil dia. Cantik, cikgu, kalau dah siap. Sebaiknya dia ada collar lah. Letakkan collar ya. Sebab kita dah cantum-cantum begini, kita akan letak bahagian lubang lengan tadi ya. Sama ya, masukkan dia. Yang ini saya tanya Rena, ni boleh bahagian dalam luar ni kita nak cantum tangan ni di luar macam ni ke ataupun begini Rena? Saya rasa di dalam, cikgu. Dalam keadaan begini ya? Ya. Okey, betul. Betul, cikgu? Ya, betul. Ini bahagian Bahagian kanan. kanan. Okey, tangan kita tadi bahagian
kanan. Ya, sesuai sangat kita masukkan ke kanan. Okey. Jadi kita pinkan bahagian puncak ini. Jika tak nak pin, kita perlu tandakan dengan kapu. Kapu penanda, cikgu. Ya, dah kenal alatan. Masukkan ke dalam lubang ini dan kita tandakan seperti biasalah. Guna apa, Rena? Kita nak guna apa sekarang? Mana cikgu, saya tak nampak. Kita nak guna apa sekarang ni? Kita guna jarum, cikgu. Ya, jarum apa ni, Rena? Ini langgar lari. Ya, pin sekarang bahagian puncak dan kita pin bahagian mana sekarang? Bahagian bujung bucunya tu, cikgu. Ya, bawah-bawah ya. Bawah bucunya. Bawah. Ya. Kenapa kita tidak pin di sini dahulu Rena? Kenapa kita tidak pin di bahagian ini? Sebab kita nak pastikan supaya terletak kedudukannya, cikgu. Atas dan dia- bawah ya. Okey, bagus. Saya beri lagi 1 bintang. Saya dengan pantasnya mengambil 1 bintang. Ya. Cukup 12 bintang setakat ni, cikgu. 12 bintang. Bagus. Tahniah Rena. Saya pin dulu. Kita akan jahit di bahagian ni Rena. Okey. Kita mula bahagian bawah. Baik. Letak. Berapa jarak antara ini kalau ikut penanda ini? 1 inci, cikgu. Tidak. Jika 1 inci, dia jadi seperti baju Setengah Rena. inci, cikgu. Ya, setengah Okey, inci. maafkan saya, cikgu. Ya, kalau Rena jahit 1 inci, jadi seperti baju Rena tadilah. Dia Salah. akan salah dan juga ada dia akan rosak bahagian lengan bawah terkepit. Baik. Jadi kita mulakan ini sama juga undur. Okey. Baik. Baik. Okey, sambil cikgu nak habiskan jahitan di bahagian lengan tu, kita nak berehat sekejap ya, cikgu. Dan murid-murid jangan ke mana-mana. Kita akan kembali semula di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Didik TV KPM yang pastinya kita dalam slot menengah atas belajar untuk menjahit blaus bersama dengan Cikgu Jamaliah. Cikgu, apa aktiviti kita seterusnya? Baik, kita nak uji minda sekarang. Okey, saya minta Rena untuk pusingkan papan roda itu. Saya pusing ya, Cikgu. Ya, saya akan bagi soalan. Huruf apa tu Rena? Huruf D, Cikgu. Ya, D tu kita jahit bahagian apa tadi ya? D kita jahit bahagian lubang tangan. Lubang tangan. Lubang Betul? lengan. Sekejap saya tanya Zarif dengan Aminah, betul atau tidak? Lubang lengan. Lubang lengan. Ya, betul Rena. Wah, Cikgu buat saya gemuruh lah. Saya ingatkan salah tadi, Cikgu. Okey, Rena boleh tambah bintang untuk situ. Baik. Berapa Cikgu nak bagi saya? Bagi 2. Rena boleh letak di sini untuk bintang. Oh, 2. Baik, Cikgu. Saya letak 2 bintang. Oranye dan kuning. Baik, soalan seterusnya Rena. Rena pusing lagi. Saya pusing, Cikgu. Ya. I. Ada I ke tadi Rena? I, ada, Cikgu. Ada. Ada, Cikgu ada terangkan tentang kemasan. Jadi saya rasa I itu adalah kemasan. Betul. Tahniah Rena. Kita bagi sebab soalan itu tidak ada ini. Kita hanya uji untuk bahagian kemasan. Saya terangkan sahaja kan? Betul. Jadi saya terpaksa bagi 2 bintang lagi. Wah, ada 2 bintang lagi. Okey. Semakin bersemangat saya nak jawab soalan, Cikgu. Betul, betul. Baik, seterusnya kita akan lihat bahagian yang kita akan tentukan bagaimana nak menentukan bahawa baju blaus ini dihasilkan dalam keadaan kemas ya. Ya. Okey, pusing untuk tali terakhir.
Kita pusing lagi cikgu. Wow, dapat A. Aha. Pandai untuk A ni, selalunya ramai berminat untuk A ni. Okey, rezeki saya cikgu. Apakah A ya? A dah tentu bahagian bahu. Ya, tahniah Rena. Okey. Saya akan beri 5 lah bintang di sini ya. 5. 5. Wah, banyaknya cikgu. Ya. Jadi saya terus nak ambil bintang ni. Ha? Cukup Boleh, cikgu? 5? Betul ke cikgu 5? Ya. Cukup tak 5? Cukup cikgu, Wah, mestilah cukup. Bagus. Tahniah Rena. Ada 5 bintang Rena hari ini. 2. Mesti Zarif dan Amina akan terpegun dengan pencapaian Rena untuk Mesti hari ini. mereka gembira ya. Ya, betul. Baik, begitulah untuk tajuk hari ini ya Rena. Kita lihat Okey, dulu. mungkin cikgu juga nak terangkan kembali tentang hari ini prosesnya semula cikgu penerangan menjahit blouse ini. Seperti apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Ya, kita nak uji ya bagaimana pencapaian untuk Rena dan juga Zarif serta Aminah ya dan juga murid-murid lain. Jadi saya menggunakan borang senarai semak di sini. Jadi saya akan pastikan bahu, jika telah betul jahitannya bahu, saya akan tikkan ya bahu. Pencapaian bintang yang banyak begitu menunjukkan murid sudah sampai sehingga E lah. A ialah bahu, ulang balik. B ialah sisi. C ialah lengan, D ialah lubang lengan dan E ialah kemasan. Jadi pencapaian Rena cemerlang di sini, kita tampal di sini. Bintang yang dihasilkan begitu banyak dan juga di atas meja itu. Okey. Itu ya Rena. Baik, cikgu, sebelum kita berakhir, pastinya cikgu juga nak memberikan rumusan berkenaan dengan topik pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk hari ini kita belajar cara menjahit blouse iaitu bahagian bahu, kita jahit bahagian sisi, lengan dan juga lubang lengan. Pastikan baju yang kita hasilkan tu dalam keadaan kemas bila kita menggunakan setrika dan juga penanda basi serta tandakan mengikut nombor yang terdapat pada mesin jahit. Laras mata jahitan sangat penting ya. Pastikan jahitan itu tidak berkedut dan jarum dalam keadaan tajam. Itulah hasilnya dalam hasil baju yang kemas. Itu Rena. Okey, dan seronok sangat hari ini cikgu kerana murid-murid dan juga saya dapat memahami tentang pembelajaran bagaimana kita nak menjahit bahagian bahu, nak mencantumkannya juga di bahagian sisi, lengan dan juga lubang lengan. Baiklah, dan juga kalau boleh nak tahulah cikgu tentang pentaksiran saya pada hari ini. Ya, kita lihat pentaksiran di sini. Ya, pencapaian Rena di sini. Kita berdasarkan borang senarai semak dan juga hasil daripada bintang yang diperolehi. Kita akan kira Rena ada berapa Cikgu, ya. saya ada lebih lagi kat sini yang cikgu bagi awal tadi. Kita akan kira sekali di situ. Okey. Saya Sumber ada 6. untuk bahagian 12. ini, jahitan-jahitan sumbernya ialah kita ambil daripada sumberku. PPM punya ya. Jadi bagaimana kita nak tahu proses jahitan ni semuanya berdasarkan sumberku PPM. Jadi pencapaian Rena berdasarkan bintang, Rena kira ada berapa ya di situ? Dekat sini ada 12 bintang cikgu. 12. Okey, campur di sini. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 bintang saya dapat hari ini. Ya, 21 bintang. Saya akan semak di sini. Semuanya betul. Wah. Ya. Okey, itu dia tadi berkenaan dengan pembelajaran kita dan bagaimana cara untuk murid-murid mendapatkan semula pembelajaran ini. Mungkin cikgu boleh ulang sekali lagi cikgu. Di Baik, mana ya. agaknya murid-murid boleh dapatkan kembali untuk mereka membuat ulang kaji. Murid boleh membuat ulang kaji di sumberku. Jadi untuk KPM sumberku jadi mereka boleh buat ulang kaji berdasarkan tajuk-tajuk yang kita telah belajar hari ini iaitu menjahit blouse.
Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada Cikgu Jamaliah Omar, merupakan guru jahitan pembuatan pakaian wanita Sekolah Menengah Kebangsaan Danau Kota, Setapak Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Seronok sangat dapat ilmu hari ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Nur Asmawati Makdin, guru pendidikan khas, juga merupakan jurubahasa kita pada hari ini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Dan harapnya murid-murid juga mendapat pelbagai ilmu pengetahuan dalam memahami tentang tajuk pembuatan blaus ini. Sehingga itu, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.